pun makruh lah. Kita jumpa Allah, cakap Allah, tolong Allah kan. Ini perbezaan pendapat yang aku tak berani nak gaduh lah. Sebab orang kan cepat-cepat label kita apa tahu tak? Syiah. Habis juga label Syiah. Sebab orang Syiah mengambil fiqh yang ini, iaitu semayangnya straight. Jadi Allahu Akbar. Orang Afrika beberapa negara dia macam ni. Mengikut cerita syekh-syekh yang mengajar ni, dia kata imam orang yang bermazhab Maliki pun dah start semayang macam ni. Kalah dengan kita dia. Mazhab Maliki patutnya dia ikut syekh dia kan. Macam ni kan. Lama-lama dia tengok kita makin ramai macam ni, dia pergi Mekah macam ni, Madinah pun macam ni, akhirnya dia malu semayang gini. Bila semayang macam ni orang tengok Syiah ke? Jadi akhirnya lama-lama tak apalah, makruh pun makruh. Dia kalah dengan pressure tau. Akhirnya ramai orang bermazhab Maliki semayang gini. Saya dah tanya banyak orang lah. Dia kata macam ni je, macam semua orang lah kata. Diorang tahu adanya benda dalam kitab tapi dah tak berani buat. Sebab orang dah mula label. Suka ke belajar benda macam ni? Okey kan At least Jadi bagi orang yang belajar fiqh macam ni, tahu yang ini semua boleh, nak gaduh tak bab ni? Tak payah gaduh lah, dah lah. Ada orang macam ni dah lah, tak apalah. Wahabi ke, tak Wahabi ke, Salafi ke, apa-apa, tak ada hal lah. You semayang tak? Dah. Sebab kalau you lepas tangan pun saya tahu sah. Jadi apa nak gaduh macam ni? Sebab ada orang kutuk tau. Dia kata semayang yang cara Hanafi tu macam nak pegang apa entah katanya. Faham tak? Sebab dia bawa pusat. Apa benda yang korang pegang tu, dia kutuk set orang Pakistan. Sebab dia belajar hadis yang dia jumpa satu hadis. Jadi dia belasah semua orang. Dia ingat dia je betul. Okey. Boleh? Macam mana? Kiri atas kan? Saya ada ustaz saya ni orang Sudan. Dia sebenarnya comel aja. Comel. Jadi macam-macam pendapat lah. Kenapa kita ada pelbagai? Sebab tak ada hadis yang clear bab tangan. Yes, terima kasih pada. Yang paling sahih ada pasal tangan kanan atas tangan kiri. Okay. Mana tu ada khilaf. Khilaf semua tu. Khilaf. Kena tutup pusat apa? Khilaf. Kena atas dada? Khilaf. Kena atas dada? Khilaf. Atas muka confirm haram. Bukan haram lah, mengarut lah. Allahu Akbar. Okey, saya kata alhamdulillah. Gini kan? Dah kan? Kalau saya selesa macam ni lah. Kalau panjang sangat solat macam ni. Jangan pegang ni. Sebab ada dalil-dalil dia. So akhirnya ini semua keselesaan masing-masing. Acik tak? Okey. Acik Acik aja. Lama tak dengar. Allahu Akbar. Dah habis ke belum yang bab ni? Al-Fatihah dah. Waladhdallin amin. Kemudian surah apa-apa. Boleh tak kalau tak nak baca surah apa pun dalam semayang seorang-seorang? Semayang sunat? Boleh. Okay. Mengikut mazhab Hanafi sahaja nak cerita juga Kita kan Al-Fatihah kena baca rukun kan. Dia kata benda tu wajib je. Boleh juga baca surah apa sahaja. Maknanya boleh macam ni. Allahu Akbar. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Allahu Akbar. Any surah. Sebab dia kata ikut Al-Quran, Nabi kata, Allah kata, maka bacalah apa yang mudah untuk kamu. Ma tayassara min. Dalam solat, baca apa saja yang mudah untuk kamu. Al-Fatihah ni datang daripada hadis. Jadi orang kata, mana boleh hadis lawan Quran. Hadis boleh membantu, tak boleh padamkan Quran. Maka dia kata yes, yang umum rukun baca apa-apa surah. But if you want to baca Al-Fatihah, okay, you dah memenuhi ini dan ini. Tapi tak boleh kata itu rukun. Rukun ialah ayat Quran, any ayat Quran. But the best is Al-Fatihah. Macam tak? Macam kita tak ada best ke tak best. Al-Fatihah tu yang rukun. Dia style Hanafi punya fake ni lain sikit Saya cuba nak halang diri saya daripada cakap, tapi dia cakap, dah tarik balik pula. Saya tak nak jawab soalan tu. Kalau tadi cakap solat sunat tak payah baca betul, tak payah baca betul, kosong. Al-Fatihah cukup. Okey, boleh boleh sini kan. Kemudian
Allahu Akbar. Apa bacaan dia? Subhana rabbiyal azim. Dalam mazhab Syafi'i, subhana rabbiyal azim, dan boleh ditambah untuk menyempurnakannya dengan wa bihamdihi. Yang kita buat semua okeylah. Okey. Ada tak bacaan lain dalam rukuk? Ada lagi 10 jenis bacaan. Wow. Apa antara contoh bacaannya tahu? Kita tahu subhana rabbiyal azim saja kan? Kat sekolah daripada 7 tahun kita belajar. Sebenarnya banyak bacaan lain. Antaranya subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Nanti balik cek nanti. Bacaan-bacaan dalam rukuk. Mesti keluarnya. Dan beberapa lagi. Adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah ada beberapa. Interesting lah. Banyak bacaan rupanya. Ini semua zikir lah. Dan semoga Allah bagi kita kefahaman apa yang kita sebut tu. Bukan main baca aja kan. Okay. Kalau tak baca pun tak apa. Dia kena, sebab dia sunat yang bukan ab'ad. Maksudnya kalau tertinggal tak payah sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Okay. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd boleh, Rabbana wa lakal hamd boleh, Allahumma Rabbana lakal hamd boleh, Allahumma Rabbana wa lakal hamd boleh. Dia macam-macam. Semuanya pujian kepada Allah. Dan ada tambahan bacaan macam-macam. Rabbana wa lakal hamd, hamdan kasiran tu yang sebut tu. Macam-macam lah bacaan dia. Tak baca pun tak apa sebab dia sunat. Tadi kalau dia pegang pelutut kalau bawah. Okay, thank you brother. Korang kena tanya soalan tau. Kalau tidak saya tak terfikir apa yang kita tertinggal. Bila rokok, ada hadis Nabi yang sebut rokoklah sampai kalau diletakkan satu bekas air atas badan kita, dia boleh hold, dia boleh diam. Maknanya dia bukan macam bukit lah. Bukit yang curam, faham tak? Bukan gini dan bukan juga gini. Badan kita bukan macam ni dan bukan macam ni, tapi macam meja lah. Jadi yang paling tepat ialah bagi orang yang tangan dia taklah panjang semacam. Setengah orang tangan dia panjang lain dia macam panjang tangan ni. Siapa kat sini tangan dia sampai ke lutut? Kena cari kat hutan dia lah. Orang hutan dia tangan panjang semacam. So sujud, ambil rukuk, tangan tu pegang kat pegang lutut dengan lutut dan spread out dengan lutut, dan mata pandang straight ke bawah, tidaklah mendongak dan tidak juga menunduk sangat. Just selesa je, straight. Okay. Dah. Subhanallah. Tapi tak payahlah akrobatik sangat. Saya dah pernah tengok orang yang sangat semangat tau. Mungkin dia kuat agama, warak dia lebih tau. Jadi dia punya rokok dan dekat macam sujud, kepala dia nak dekat kena lutut dah. Dia boleh buat, saya tak boleh. Tak adil lah. Makcik-makcik kita lagi tak boleh buat. Dia nak gini pun dah sakit. So dia akan buat macam mana? Oh, hebat, dia seorang je boleh buat. Orang lain semua macam ni, dia kepala dia gini. So this is not sunnah lah. Sunnahnya ialah, tapi rukuk dia sah tak? Sah. Kita cuma nak dekat ketawa je lah dalam solat. Tahan aja aku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, apa ya? Okay, good. Satu soalan. Okay. Okay, saya jawab je dulu betul? Soalan sangat baik. Kalau ada kesusahan, maka dia akan ada kesenangan. Senang dia ialah you buat apa yang mampu dah. Jadi kalau sakit pinggang apa semua, memang ramai orang ada masalah macam-macam. So just buat apa yang kita mampu je, settle. Alhamdulillah. Betul? Okay, mengikut riwayatnya Nabi akan kepakkan tangan dalam rukuk lah. Benda ni benda yang sangat detail-detail kecil-kecil je. Okay? Apa yang korang buat semua dah sah sangat dah tu. Terlebih sah pun ada kan. Kan korang baca. Ya? Okay, perempuan. Kejap lagi. Perempuan. Hal perempuan ni dia lain sikit kan. So macam ni lah rukuk. Mengikut riwayatnya Nabi akan bengkokkan tangan sikit. Dia akan genggam lutut dia dan bengkokkan tangan sikit. Okay, no problem. Ikut apa yang selesa. Alright? Boleh tak? Tak masalah.
perempuan ada masalah. Ada tak beza solat perempuan dengan lelaki? Mengikut mazhab Syafi'i ada at least 3 atau 4 perbezaan. Nombor 1, kalau perempuan jadi imam, dia duduk satu baris, dia tak duduk depan. Nombor 2, kalau dia azan atau ikamat slow-slow, tak macam lelaki. Nombor 3, kalau imam buat salah, dia tepuk. Nombor 4, dalam semua perbuatan dia, dia bersolat macam perempuan, bukan macam lelaki. Perempuan macam ni? Perempuan zaman dulu kot, zaman sekarang lain. Dua apa? Gaduh-gaduh sini lah kan. Dulu punya perempuan, kalau mengikut riwayatnya dia lebih bersifat malu. Jadi dia digalakkan dalam mazhab ni untuk tak payahlah ganas sangat. Jadi kalau sujud, lelaki sujud macam ni kan, maka perempuan sujud macam ni. Dan kalau lelaki dia macam ni, jauh daripada perut dia, perempuan dekat sikit. Yang ni kena Macam ni. Sorry. Dan ni sini. Oh, dekat spesifik dia ada dia punya package dia. Siku mesti kena peha dia. Macam ni, baru betul tempat dia letak tu. Ini tidak ada dalil lah. Kena ingat ini tak ada dalil dalam hadis ataupun Quran. Nabi tak pernah kata perempuan semayang cara lain. In fact, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Maknanya solatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Dan Nabi tak kata perempuan pergi belajar kat Aisyah. Kan tak, Nabi kata you follow me pray. So kesimpulannya, ada pula hadis lah. Dia sebut Ummu Darda, Abu Darda punya wife, dia akan semayang macam lelaki-lelaki semayang. Sama. Maknanya gini, bagi perempuan yang ganas sikit, dia semayang macam jantan, no problem. Kalau dia semayang nak kepit-kepit, no problem. So it's up to you lah. Tapi jangan marah sangat dengan perempuan yang sikit lebih sikit. Oi, perempuan kena gini. Jangan stres, sebab tidak ada hadis pun yang kata perempuan kena kepit dan dekat dan takut-takut. Tak ada. Okay, so relax dah. So kalau ada perempuan nak kaki pun macam lelaki kan, semayang seorang-seorang, tak ada hal lah. Tak ada. Jangan kata kalau perempuan kan dia minimal kan 3 jari je, finger breath kan. Tak ada minimal, tak ada maksimum. Relax je. Apa yang you selesa, you teruskan. Boleh. Tak ada siapa boleh kata ini mesti macam ni. Ada. Dalam solat, sister tanya, dalam solat jemaah macam mana? Ada tak hadis yang kata diorang melembut-lembutkan diri? Sebab kalau semua orang semayang gini kan, ini akan kena muka saya kan. So yes, dalam jemaah diorang akan relax. Diorang akan lembutkan badan untuk orang lain. Yes, lelaki. Sebab nanti akhirnya semua lelaki kena gini. Cumanya dalam sujud nanti kita akan datang nanti lah. So kita kat mana sekarang? Sami Allahu liman. Baza, you dah tanya soalan, saya jawab ke? Dah okey. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sujud. Mengikut riwayatnya, Nabi akan kepakkan tangan dia dan jari-jari dia akan menghadap ke macam ni lah. Okay. Jadi tak payahlah gini ke gini. Dan kita pun logiknya kita lebih selesa macam ni lah. Dan kaki dia, tangan dia kepakkan. Dan kita dilarang untuk semayang macam ni. Ni macam anjing kan. Dan badan kita tak bolehlah sangat dekat dengan peha tu, tak boleh dekat sangat dengan dada. Dia kena ada jarak dia. Dan ada pula dia measurement. Satu kambing boleh lalu, anak kambing. Seriously, anak kambing very small, macam kucing je. Anak kambing besar ni. Anak kambing umur berapa korang tengok ni? Korang tahu tak, kambing umur setahun dah boleh beranak dah. Shaun the Sheep kartun. So lebih kurang lah Jadi ada ruang lah. Jadi tak sesuai lah, saya boleh katakan, untuk semayang macam ni. Faham tak? Nampak tak? Tak kan? Yang sesuai ialah ada ruang antara ini dengan kucing. Boleh lalu tak antara you sujud tu kalau tak pakai telekung? Sepatutnya boleh lah. Kucing boleh lalu tak? Tak, di antara you, dekat perut you. Macam ni, kalau you semua macam ni, boleh kan? Ya. So cukup you fikirkan kucing lalu sudahlah. Anak kucing too small pula, tapi lebih kurang lah.
Tak adalah pula dalil Nabi pernah bawa kucing dan cek Abu Bakar punya semayang. Okay, Abu Bakar, you just sujud, sujud, I want to see, lepaskan kucing. Tak ada, tak pernah. Nabi just bagi satu measurement lebih kurang lah. Jangan dapat sangat. Just be selesa lah. Sujud. Sujud dah Sekarang kita akan duduk di antara dua sujud. Duduk antara dua sujud ada at least macam ni kan. Nampak ke? Nampak kaki yang dipanggil ini duduk iftirash. Dia ada dua jenis duduk tau. Duduk tahiyat awal dipanggil duduk iftirash. Duduk tahiyat akhir dipanggil duduk tawarruk. Macam nak ingat alphabetical order. Lepas I baru T kan. Iftirash I HIJKLM T. Betul tak? So T ialah rakaat tahiyat akhir, I ialah tahiyat awal. Siapa-siapa yang suka menghafal benda macam ni lah. Iftirash dengan tawarruk. Nabi tak pernah sebut perkataan-perkataan ni. Faham? This is just istilah. Sebab tu saya duduk main-main je. Sebab macam contohlah mat arid li sukun pernah dengar? Mat aiwat pernah dengar? Mat wajib pernah dengar? Ihfa' hakiki pernah dengar? Nabi tak pernah sebut apa pun daripada perkataan-perkataan ni. Nabi tak pernah sebut nama-nama tajwid ni. Ni semua nama-nama untuk tajwid. Kita hafal macam Quran, tapi Nabi tak pernah sebut pun. Nabi just cakap saja. Nabi just baca saja. Peraturan itu diberikan kemudian. Kalau bacaan nun bertemu apa? Nun mati bertemu saya. Saya terkejut lah. Mati pun jumpa aku. Tahu dah dengar lah. Kalau ain mati bertemu nun, apa jadi? Nun terkejut. Mati pun datang jumpa aku. Later scholars lah. Just untuk bagi name. Macam juga, you tahu tak, Shakespeare kan sangat pandai dalam English, tapi probably dia pun tak tahu perkataan past participle, past tense, present tense. Mungkin dia pun tak guna. Dia just cakap saja. Tapi peraturan tu diberikan mungkin kemudian. The name of that rule is given later lah. So iftirash, tawaruk ni semua tak payahlah hafal, streskan kepala. Okay, just tahu-tahu gitulah. Okay. Jadi cikgu biasanya orang nak tahulah. So duduk macam ni, tahiyat apa ni, antara dua sujud kan? Iftirash, good. Oh tu dia. Dah ada scholar dah ni. Boleh juga duduk macam ini. Nampak ke? Nampak Ini namanya duduk iq'a. Tapi apalah, Nabi tak pernah sebut. Tapi nak ceritanya, ini satu pilihan lah. Kenapa ada pilihan macam ni? Sebab kadang-kadang kita semayang dengan kasut. Pula dah pakai kasut pun semayang. Agama apa yang doktor ni bawa? Kalau you pakai slipper atau kasut, memang duduk macam tu lebih selesa daripada kelepek-kelepek gitu. Try lah semayang atas laut, semayang kat tepi laut, semayang kat dalam hutan apa semua, yang ada akar kayu apa semua, baru you tahu bahawa semayang macam tu sangat selesa. Faham Nanti tanya saya lagi. Kemudian sujud pula balik. Sujud kedua, samalah tadi. Kemudian bila bangun, majoriti orang Malaysia, sujud yang kedua ni, dia akan bangun macam spring. Betul tak? Mengikut mazhab Syafi'i, sunnah untuk berhenti sekejap. Dinamakan duduk istirahat. Duduk istirahat yang tak ada bacaan. That means another seat which is very small, very short. Apa dia? Sujud yang kedua tu, dia akan duduk dulu, then dia naik. Allahu Akbar. Itu maknanya. Dan disunatkan untuk menumpang menumpang dengan tangan untuk naik. Kalau bahasa Indonesia menumpang katanya. Kan? Menopang kan? Selalu saya baca, sebab saya banyak baca buku Indonesia juga, tak ada pilihan. Okay. So dia akan tolak dengan tangan untuk lebih relax daripada spring up gitu. Sebab nak spring up ni orang muda senang, nanti orang makin tua ke apa, dia akan susah sikit. So tangan tu relax aja. Itu sunnah pula. Dapat pahala pula bila menumpang tangan. Ada satu lagi riwayat yang diperselisihkan dia punya kesahihan dia. Ada ulama ambil dan ulama tak ambil. Cara Nabi menumpang tu ialah dengan menggunakan tumbuk. Pernah tengok tak orang bangun dengan tumbukan?
Maknanya dia bangun tu Allahu Akbar. Daripada duduk tu kan, dia akan menumpang dengan tangan. Semua ini sunnah lah. Okey. Siapa yang bila bangun dia guna tangan dia, ataupun siapa yang suka bangun spring aja? Siapa yang spring bangun tu? Contohnya gini, dah sujud kan, Allahu Akbar kan? Siapa yang macam tu? Okey, siapa yang tumpangkan tangan? Ke korang tak sedar pun korang buat tangan Siapa tahu yang ini satu sunnah? Tak tahu. At least kita tahu sekarang. Alhamdulillah. Berada soalan tak berada? Khilaf. Tak ada masalah. Dia bukan rukun, dia bukan benda wajib. Orang yang belajar hadis dia akan cakap rapatkan kaki. Sebab tu sujud tu. Saya sendiri sebab saya dah terbiasa, saya akan rapatkan kaki waktu sujud. Boleh belajar, boleh bayang sujud. Sebab ada tu hadis yang Aisyah dia raba suami dia. Jangan salah sangka pula. Aisyah isteri Nabi, malam-malam tak nampak Nabi pergi mana. Aisyah ni orang yang sangat jealous. Dia kalau suami hilang dia cari, sebab mesti pergi rumah isteri lain. Kan dia orang poligami. Jadi Aisyah ni bila hilang je, mana dia. Jadi beberapa hadis ada pasal Aisyah raba cari isteri suami dia. Sekali tu dia raba, rupanya Nabi tengah solat, dia tengah sujud, dan kisahnya dia raba kaki. Dia kata kaki dia tengah tegak berdiri dan rapat. Jadi daripada ini dia panggil circumstantial evidence. Faham tak? Bukan Nabi kata bila you sujud you rapatkan kaki, tapi Aisyah raba kaki dia dan dua-dua kaki tengah rapat. Boleh jadi itu memang cara Nabi solat. Boleh juga jadi masa itu Nabi selesa untuk rapat. Faham tak? Kan selesa tangan kita kadang-kadang kat sini sikit kan gitu kan? Kan kita ikut selesa kita. Maka boleh jadi itu buatkan ulama taklah buat satu kesimpulan ini sunat muakkad ke apa. Okey. Allah, kau nak buka balik masalah lama kita sahaja je. Saya suka benda ni saya. Habis kalau raba kaki tu maknanya tak batal ke air semayang Nabi? Sebab inilah salah satu daripada banyak dalil ulama kata sentuh lelaki perempuan tidak membatalkan wuduk. Tapi ada orang cakap, tapi Nabi pakai stokin kot. Ada je kan? Mungkin dia pakai stokin, mungkin ada selimut, mungkin. Dan mungkin juga stokin yang Nabi pakai berlubang. Kena juga. Kalau kau nak main mungkin, saya ada tambahan kemungkinan. Jadi akhirnya macam itulah, back and forth tu, gaduh tak ada hal lah. Tapi kalau kita boleh ketawa macam ni, maknanya kita relax lah. Dah mula faham yang benda lebih luas. Alhamdulillah. Okey, so duduk istirahat sudah. Betul. Waktu dia tengah tanya pasal duduk sebenarnya. Duduk iftirash. Okay, don't know. Iftirash tu awal ke akhir? Good. Macam itu? Good. So betul lah. Memang kalau ni jari je memang terlipat lah. Dan mengikut ceritanya, at least kalau satu dapat lipat pun you dah buat kerja you lah. Sebab bukan semua orang punya jari straight tau. Setengah orang jari dia sangat bengkok gitu. So jari terakhir nak bengkok macam mana dah tak ada idea dah. Dia jauh. Kalau cakap pasal sujud 5-5 pun kena. Tak boleh, tak. Bukan semua orang mampu. Mungkin 20% orang je. Saya dah tengok banyak jenis kaki manusia ni. Saya kan kerja saya kan cek kaki orang, mata orang, hidung orang, tekak orang tu lah. Saya tengok ni sujud tak habis ni. Kan bukan semua orang boleh ni. So I tell you what, Imam mazhab kata just apa yang you mampu untuk lipat. Timbul soalan, kalau tak mampu lipat macam mana? Saya tanya Syaralim. Kalau tak mampu lipat dah buat macam mana? Syaralin, kalau tak mampu, kalau sakit untuk lipat, apa kena buat? Biar je lah. Betul? Bila ada susah mesti ada senang dia. Okay, dah. Rukuk sujud dah. Duduk. Now kita bangun balik. Allahu Akbar. Kalau korang perasan, sebenarnya asal-asal, perasan tak? Saya nak tanya, bila korang masuk rakaat kedua, korang buat tak Allahu Akbar? Rakaat kedua, siapa yang buat? Biasanya Dulu buat. For each rakaat you stop. Rakaat ketiga buat tak? Buat. Lepas tu buat. Ya. Saya tanya brother. Mula dulu
Semua buat. Sekarang rakaat ketiga, you can imagine tak? Lepas dah tahiyat awal, you standing up, do you raise your hand? You used to. Now you stop. Many people not doing it. Pressure, dia kena pressure. Peer pressure kan. Tengok kiri kanan buat, dia okay. Lemah kena kuat sikit. You do. Dia akak buat 1 and 3. Siapa buat 1 and 3? Rakaat pertama dan ketiga saja Allahu Akbar. Rakaat lain semua Allahu Akbar. Boleh faham Allahu Akbar untuk rakaat pertama dan ketiga, kedua tak. Siapa buat gitu? Siapa yang buat untuk semua? You used to, now no more. Ini jawapan dia. Sejarahnya ialah solatnya dulu cuma 2 rakaat. Solat kita ni yang 3, ada 4, ada 2 ni, dulu 2 rakaat. 5 waktu 2. Yang Nabi yes, all. Yang Nabi dapat Isra Mi'raj tu 5 waktu ialah 2 rakaat tau. Nanti how nice. Masya Allah. Masya Allah. Dengar dulu. Tambah 1 je maghrib. But it's okay. So it was 2. And then waktu Nabi dah hijrah, sebab Isra Mi'raj happened before hijrah, while in Mekah. Kemudian itulah solatnya. Bila dia hijrah, nak dekat sebelum Badar ke apa, akan berubah kiblat. Dan akan berubah pula waktu, bilangan rakaat. Waktu solat sama. Aisyah kata, akhirnya this 2 rakaat is for musafir, and untuk orang bermukim ditambah jadi 4 dan 3. Yes. Yes, of course. Ada hadis-hadis yang sahih. Saya cakap sejarah ni supaya you faham kenapa ada masa kita angkat tangan dan ada masa tak angkat. Okay, bayangkan asal Zuhur semain 2 rakaat. That means at each unit of prayer is 2 lah. Sebab tu yang sunat semua 2 rakaat je, generally speaking. Sebab ada je yang exception, tapi saya tak nak cerita semuanya, pening nanti. Cakap general dulu. 2 rakaat. So bila habis 2 rakaat, you kan ada tahiyat. It's as if you have finished your prayer. Tapi sebab ada tambahan, you bangun balik dan you akan macam renew. Sebab tu ada angkat tangan balik. Saya suka tu. Jadi kalau you nak susah sangat nak fikir 1 ke 3, 1 ke 2, ke 2 ke 4, tak, anggap je 2 rakaat. And maghrib is just addition of 1 more rakaat, dan dia dipanggil witir untuk siang. Tapi ni dia cukup, it's too much. It's good to ada sahabat pernah kena sound dengan Nabi, you're sharing too much, because you're going to make people confused sometimes. Maghrib kan 3 rakaat. Tak apalah, dah kena pressure. Maghrib 3 rakaat, sepatutnya 2 kan. Seolah dia penutup untuk solat siang. Dan itulah witirnya. Nanti malam ada witir satu lagi. Sebab itu Imam Ahmad, Imam Hanafi beranggapan witir tu wajib. This is important. You must tutup your prayer and then you say, okay Allah, cukup dah untuk for today, see you tomorrow, gitulah. We'll restart tomorrow lah. Ramai orang tak tahu. Sebab ramai ustaz pun tak tahu. Sebab cara kita belajar fiqh ialah very separated from the history. So they know exactly waktu solat, apa semua, tapi the history they don't know. Seolah-olah you semayang 2 rakaat, lepas tu you tambah 2 rakaat. Seolah-olah macam 2 rakaat je. To start saja you angkat tangan. Rakaat kedua sambungan, jadi tak ada angkat tangan. Lepas tu you nak habiskan, konon-konon habis. Itu yang tahiyat awal. Tapi nanti bangun pula sebab tak habis. Sebab tu you tak boleh angkat tangan lagi sekali. Like start balik. Yang ketiga tu. Kalau Nabi buat macam ni, exactly this. 1 dan 3 lah. Yes. Kesimpulannya, kalau kita belajar dekat dengan cara fiqh, dia cakap 1 and 3 angkat tangan.
Dia je cakap Nabi buat rakaat pertama dan ketiga dia takbir dengan tangan sekali. He will just give the right answer, but the reason je, the reason behind it lah. Macam every time yang macam kita nak sujud ke kita nak rukuk tu, kita yang Allah angkat tangan. So 4 times. Every rukuk kita buat ni. That means 4 times kita angkat tangan. Lepas Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Yes, itu semua memang Nabi buat. Ya. Bab angkat tangan ni, mazhab lain semua memang relax, angkat tangan. Imam Hanafi saja kata makruh untuk ambil angkat tangan untuk each time. Dia kata too much movement. And pada pendapat dia tidak ada angkat tangan tu. Nabi dekat hujung-hujung nyawa dia, dia tak buat macam tu. Soalnya dah berubah syariat tau. Sebab tu kalau you tengok, kebanyakan orang yang Hanafi ni, dia boleh rukuk Sami Allahu liman hamidah, betul tak? Dia tak ada gini tau. Dan for each rakaat yang dia bangun, dia tak ada angkat tangan. Dia angkat tangan hari yang pertama je. Okay, dia orang ada sebab masing-masing lah sebabnya. Alright, good. Good. Saya boleh gerak punya. Gerak sikit. Kurang tepat je lah. Taklah sampai dosa kan. Sebab ni sunat yang kecil lah, bukan sunat besar. Hanafi. Kita dah sampai tahiyat ni. Tahiyat awal bacaan dia apa? Macam yang Quran saya baca lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Sama. Betul. Stop there. Korang baca tahiyat awal sampai mana? Innaka Hamidum Majid. Oh, tak. kalau saya memang Kita belajar dekat Allah SWT. Oh, Nabi dulu ni. sebab cannot find yang mana stop sebenarnya yang sampai selawat tak. Okay. Sampai mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Then habis. Bahaya. Bahaya. Allahumma salli ala Muhammad kan. Nah, akak-akak ni mesti betul punya. Sebab dia betul-betul ikut mazhab Syafi'i. Betul dia kata. Dia follow daripada masjid surau. Yang muda-muda ni tak apa-apa. Mazhab apa? Wahabi, Wahabun, Wasabi semua ada. Adik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada wa ala ali Muhammad. Okay, you? Sure. Sama. Okay, jawapan sebenarnya Nabi tak pernahlah kata jangan berhenti kan, jangan bagi selawat pada keluarga aku. Takkanlah Nabi nak stop manusia macam tu tak. Cuma ini perbincangan mazhab sahaja. Mengikut mazhab Syafi'i, rukunnya ialah dia kita belajar, kita panggil tasyahud ke kita panggil apa? Ada nama lain. Tahiyat. Kita panggil tahiyat kan. Macam tahiyat awal, tahiyat. Dalam bahasa Arab biasa dia panggil tasyahud lah. Diorang bezakan di antara tasyahud. Tasyahud ialah at-tahiyatul mubarakatus. Kemudian dia ada selawat. Dan beza selawat pula, selawat Nabi dan selawat ke atas keluarganya dan lain-lain. So dia ada 3 komponen sekarang ni. Tasyahud sampai Allahumma salli ala Muhammad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis tu tasyahud. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Satu lagi komponen. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak apa, saya nanti. Jangan kacau waktu orang tengah memandu ni. Jangan confuse GPS, lost. Seolah ada 3 komponen dalam tahiyat, the whole thing tau. Mengikut mazhab Syafi'i, yang rukun ialah tasyahud. Bila saya sebut tasyahud dah faham dah. Dia tinggal tasyahud, selawat Nabi dan selawat ke atas keluarga dan lain-lain, termasuk Nabi Ibrahim dan lain-lain. Okay?
Tasyahud ialah rukun. Okey. Duduk dalam tasyahud pun rukun di masjid. Kalau tak ada ni tak sah sembahyang. Selawat setelah tasyahud akhir. Selawat tu pula ialah selawat Nabi sahaja. Itu rukun. Nanti kalau you tambah sampai ke innaka hamidum majid tu, itu dah sunat dah. Right. Selawat dekat mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Dah. Dah. This is for this is for ayat awal ke ayat akhir? Both. Ha? This is for both ayat lah. No. Both. Both. Kalau you nak tahu, tahiyat awal tu bukan rukun pun. Kalau tertinggal, kita hanya perlu sujud sahwi sahaja. Ini cepat tahiyat akhir ni. Jadi tahiyat for tahiyat akhir. Oh, for tahiyat. Duduk dan bacaan. Duduk satu rukun, bacaan satu rukun. Berbeza. For both yang selawat untuk keluarga ni semua, it's just sunat. You're checking? Tak. Hukum ni sunat. Yang untuk Nabi dan keluarga Nabi dan Nabi Ibrahim. Betul. It's sunat for akhir. Betul. Oh, sunat. Oh, that means kalau kita berhenti tak kat situ, dah cukup. Cukup dah. Kita dah buat apa yang rukun dalam Imam Syafi'i. Okay, betul kan? Kita ada akak-akak ni untuk check ni. Tak apa. Have to. Yelah, sebab itu yang Nabi baca. Tapi ulama' duk bincang-bincang up to what point. Boleh kot Tapi ni teknikal lah. Macam mana pun korang dah baca dah full pun. Betul tak? Betul tak? Kita duk bincang sekarang ni ialah just to understand why people are doing half ke apa ke lah. Itu je, takat itu je. So tahiyat awal ialah sampai Allahumma salli ala Muhammad, kalau ikut mazhab Syafi'i. Kalau ikut orang yang belajar hadis, dia akan cakap tidak ada dalil yang Nabi ataupun sahabat suruh stop tahiyat awal, maka dia akan baca sampai innaka hamidum majid. Boleh faham tak? Ataupun sebenarnya korang baca fil alamina innaka hamidum majid. Saya sebut innaka hamidum majid sebab ada bacaan tahiyat yang lain. At least you know lah. Just for your information. Tahiyat lain tu bunyi dia lain sikit. At-tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau tak duduk dan tak tunjuk jari, lupa semua. Tahiyatu lillah wassalatu wassalamu ala wassalatu wattayyibatu lillah. Ini riwayat Bukhari ni. Tapi lain sikit lah. Yang kamu punya, yang kalian punya ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At least you tahu ada 2 jenis atau 3 jenis tahiyat lah. Maksudnya bukan sama je. Alright? Good. Cukup ke tu? Cukup kita tahu yang kita baca tu cukup dah. Jadi untuk orang yang lain sikit ni, lain sikit apa yang belajar hadis dan sebagainya, dia akan baca tahiyat sampai habis di tahiyat awal. Sebab tu kalau kita berimamkan orang-orang yang macam ni, tahiyat awalnya lama. Kita baca cepat lama. Membezakan antara tahiyat awal dengan akhir bagi pandangan mereka ni ialah doa setelah tahiyat ataupun tasyahud. Doa pula. Jadi 4 komponen sekarang ni. Imam nak cakap tu, tambah satu lagi doa. Nabi kata, after you habis your tasyahud, you doa macam ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil masihid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Lebih kurangnya, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka, daripada fitnah kubur, fitnah api neraka, fitnah dajjal, fitnah hidup dan fitnah mati. Dalam 4 atau 5 perkara ni disuruh dijauhkan. Kemudian Nabi sebut, dan kamu mintalah doa apa saja yang kamu mahu. Kalau saya nak buat komponen, saya tak pernah belajar macam ni. Tak adalah ustaz ajar saya komponen-komponen. If I can write components, saya akan tulis macam ni. Komponen pertama ialah tasyahud. Komponen kedua ialah selawat Nabi saja. 3 ialah selawat, yes, selain dia Nabi, wala ali Muhammad kama sallaita semua. Yang keempat ialah doa yang 4 perkara tu. Tak nak ni, tak nak ni, tak nak ni. Api neraka,
Yep. Yang kelima ialah betul. Selain daripada ni, ini 5 komponen dalam tasyahud. Bagi siapa yang belajar hadis, dia cuma akan berhenti kat sini je untuk tahiyat awal. Sampai sini, innaka hamidum majid. Untuk tahiyat akhir, dia akan buat semua sekali. So yang membezakan tahiyat awal dengan akhir hanyalah doa. Ikutlah mana-mana je. Yang dah buat dah okey. Kalau nak jadi macam ni pun tak apa. Saya dah terbiasa, saya akan terlajak juga buat macam ni. Tak ada masalah. Rukun ni mazhab Syafi'i selawat, tasyahud dan selawat. Sini je. Nabi kata whatever that you need. So good thing that kita dah sampai ke doa-doa ni. Kita jangan lupakan solat ni, maksud solat ialah doa. Salah satu maksud solat ialah doa. Korang pernah dengar salawat tak? Salawat dengan solat from the same root word. Salawat ialah jamak kepada solat. Plural solat, salawat. Wah. So kita disuruh untuk bersolat ke atas Nabi pula. Allahumma salli ala Muhammad. Allah pun solat atas Nabi pula dah. Solat atas orang. Makna solat yang baru kita faham. Oh, sebab solat means doa. Jadi Allah pun berdoa untuk Nabi. Malaikat pun berdoa untuk Nabi. Jomlah kita pun berdoa untuk Nabi. Dan biasanya apa kita minta untuk Nabi ialah maqaban mahmudah, iaitu satu, dia panggil syafaat yang terbesar sekali Nabi, iaitu dia akan start memulakan suruh Allah ataupun minta dari Allah untuk mulakan kiraan. Waktu kita semua di padang mahsyar selama 50,000 tahun, semua orang dah boring tunggu, Nabi yang akan minta dekat Allah, ya Allah please start the calculation. Inilah syafaat Nabi paling besar sekali. Sebab ini syafaat Nabi juga kepada Nabi Adam. Faham tak? Nabi Adam pun tak boleh buat. Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua tak ada power. Semua orang cakap apa? Nafsi. Hari tu masa kita jumpa Nabi-Nabi ni, tolonglah buat something, tolonglah kau tim. Faham tak? Cakap dekat Allah, kami dah tunggu lama dah ni. Panas, matahari dah dekat. Apa tu? Peluh kita kan, ada yang sampai lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke bawah hidung, ada yang sampai tenggelam dengan peluh masing-masing. Maka waktu tu orang akan merayu dekat ustaz-ustaz ni, kat imam-imam ni. Tolong, bukan imam, Nabi. Dia akan pergi kat Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Don't ask me because hari ini Allah sangat marah. Nafsi. Sendiri-sendiri. Go. Kita akan jumpa Nabi Musa pun dia cakap go. Kita akan jumpa Nabi Ibrahim dulu sebelum Musa. Ibrahim dia cakap aku pernah buat salah dengan Allah, aku tak nak minta apa-apa dekat dia. Dia pernah buat salah. Musa cannot. Isa cannot. Kemudian kita akan jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan sujud kepada Allah yang lama. Allah akan cakap bangun Muhammad, apa kau nak? Sebab Nabi Muhammad ni yang paling Allah sayang, sebab dia Nabi terakhir dan ni kan bangun ya, pada kekasih Allah kan. Bangun, apa kau nak? Kata ya Allah please start lah kira-kira, sebab kita dah tunggu lama dah. Start lah. So itu yang kita duk selawat tu ke atas Nabi. Kan antara yang kita minta ialah maqaman mahmudah. Okey. Maknanya makam yang terpuji. Yang doa lepas isyak tu, lepas azan tu. Wa ba'athu maqaman mahmudah lilladzi wa'ata. Okey? Masya-Allah. So you know what? Solat is prayer. Simpan dia jangan lupa tau. Solat means prayer tau. Solat means doa. So selepas ni kan kita kena buang tau kita punya perception bahawa kena solat lagi. Faham tak? Kadang-kadang ada orang tanya, pergi mana tu? Solat lah, gimana lagi? Marah pasal apa ni? Kau nak pergi jumpa raja segala raja yang kalau kau minta dia bagi. Orang pergi istana dapat datuk, dia stres lah. Dapat datuk pula, oring lah. Mana ada, orang suka kan datuk. Alhamdulillah sampai juga ke istana negara kan. Dia cakap dalam Facebook, because dia happy nak jumpa raja, babe. Raja akan salam dengan dia. Kita je pergi solat, kita drag outfit, solat lagi. Ini zuhur ke 456 dah aku buat dalam dunia aku ni. Zuhur yang banyak kan, kita akan drag outfit. Lepas tu orang tanya gimana? Semayang lah. Sedih.
Macam tak ada mood apa tahu. Sebab apa tahu? Pada kita solat tu satu kerja. Nak buat macam mana? Dah Islam, nama dah Fatimah, semayang le katanya. Ustaz-ustaz akan jawab, tak ada. Saya akan cakap, hey, jom semayang. Itulah time paling you dekat dengan Allah. Sebab Nabi kata, waktu paling rapat seorang hamba kepada Tuhan ialah waktu dia sujud. Dan Nabi kata apa? Fa'akthir doa. Maka banyakkanlah doa, mintalah. Dan Allah sangat suka kita minta dari dia. Dia tak kata kau ni macam-macam lah. Itu manusia. Manusia yang akan you minta 3 kali, dia kata, asyik pinjam duit aja. Kan itu manusia. Allah tidak. Allah lagi suka you minta sebab dia tahu, you tahu bahawa dia maha kaya. Jutawan yang duduk berpuluh-puluh ribu, berpuluh-puluh bilion dalam bank dia, kalau you masalah dan you tak cakap dekat dia, you kawan dengan dia. You ada masalah sikit, you perlu RM50, tapi you tak nak tanya dia, nanti you sangkut, you mencuri ke apa, kena tangkap. Kalau dia jumpa you, dia kawan baik tau. Dia akan marah dengan kita, betul tak? Minta je RM50 je pun. Kenapa kau tak nak minta? Belagak sangat kau ni, kenapa? Betul tak? Aku ada 50 bilion dalam bank aku. Apalah sangat RM50? Aku bagi kau RM50,000 lah. Dia akan marah kenapa kita nak minta, betul tak? Seolah-olah kita sombong. Dah lah miskin, sombong pula tu. Itulah dia umpama seorang hamba yang tak nak minta ke Allah. Macam sombong, ya Allah, pandai-pandai kau lah. Kau tengokkan hidup aku macam mana, uruskan je lah. Seolah macam tu. Ya Allah, you're the God, isn't it? See lah what's happening. Kasih settle lah. Tak boleh. Allah nak kita merayu pada dia. Ya Allah, kau nampak tak anak aku sakit? Tengoklah, kan? Tolong-tolonglah dia. Ya Allah, kau tengokkan aku, pangkat aku turun, tolonglah aku bagi kerja yang lebih baik. Allah nak kita merayu macam tu. Dan tempat merayu yang terbaik dalam solat. Orang yang masuk solat dan keluar dari solat dan tak minta apa-apa dari Allah, umpama orang yang masuk istana pada hari terbuka istana, yang masa tu siapa you nak minta apa pun raja akan layan. Tapi you masuk, you salam dengan raja, you kata, "Raja, you okey ke?" Okey. Ada apa-apa ke? Semua okey, beres. Kemudian you balik. Lepas balik nanti, telefon PA istana, pegawai istana. Nak minta sikit boleh tak? Anak saya nak masuk sekolah. Kan, boleh tak minta raja recommend? Ataupun saya nak minta, nak menyaga dekat depan istana, boleh ke tidak? Apa akan pegawai ni cakap? Tadi kau ada, aku nampak kau pergi ke sana, asal kau tak minta? Tak apalah, malu. Ataupun tak apalah, tak ada adab. Salah ni. Dan itulah exactly apa yang majority orang Malaysia buat. Apa tahu? Bila kita doa dalam solat? Lagi sekali, no. Kita solat, bila kita doa lepas solat. That's so wrong actually. Saya tak nak guna perkataan bid'ah apa, tak nak. Kita pakai logik kita je. Nabi kata you minta doa dekat sini. Dalam hadis lain minta doa dalam sujud. Mana doa-doa ni? Tak ada. Just betul-betul pastikan tangan betul, kaki betul, itu kita sibuk. Sah ke tidak yang sebelah ni macam tak apa sah. Kita sibuk bab tu. Teknikal sangat. Habis semayang, auzubillah, amin, amin, amin. Amin kau apa? Amin kat siapa? Amin doa apa? Tak tahulah. Imam tu cakap apa? Tak tahu Arab. Saya nak tahu korang faham ke imam cakap apa? Tambah-tambah yang perempuan duduk belakang-belakang, bukan dengar pun. Amin, doa, imam, doa. Amin, 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 sambil tengok telefon. Amin, amin, amin. You amin ke apa? Amin je lah, ada orang doa. Problem kan? Jom kita doa ramai-ramai. Cuba dengar baik. Saya doa Cuba. Saya jadi imam, lepas imam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Korang amin lah macam korang biasa amin tu. Abang tak tahu pula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Sebab bila suara saya habis kena amin. Suara habis amin. Wa azim sultanik. Amin. Kan ada kan? Korang faham sultanik tu benda? Tahu apa? Tak tahu kan? Tapi amin berapa tahun dah? Itu penyakit orang kita. Tak reti benda pun. Berdoa tapi tak berdoa. You know what? Berhenti buat kerja ni semua. Doa dalam solat. Imam tu baca entah apa-apa pun. Saya kadang-kadang agak yakin dia pun tak faham doa tu. Sebab bacaan Arab dia salah. Baca Arab salah, maknanya you tak faham kot.
Sebab you kena faham Arab untuk faham tu kan. So, oh no, what am I doing? Amin je lah. Akhirnya tak ada roh tau semayang. Sebab kita kalau boleh, saya nak bagi satu cadangan ini package semayang untuk kita Nak semayang lepas ni, semayang asar 4 rakaat. Siap-siap sekarang. Kita ada sujud berapa kali asar? 8 kali tau. 4 rakaat kan, 8 times sujud. Jom kita senaraikan siap-siap dalam otak 8 kali